Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati Ustaz Muhammad Nazri bin Haji Mustaqim, Yang Berusaha Puan Hajar Rosniyati Mansur, Pengurusi Gemah Nur Iman dan AJK semua. Yang dikasihi kepada semua jemaah Gemah Nur Iman yang berada di dalam talian Google Meet Gemah Nur Iman untuk kuliah maghrib pada malam ini. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin allazi tanhalu bihil uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihil ghawaib wa husnul khawatim wa yustasqal wamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadid kulli ma'lumi lak. Syukur Alhamdulillah, sesungguhnya dengan izin Allah juga dapat kita bersama-sama lagi dengan Ustaz untuk malam ini bagi tadabbur surah Al-Baqarah. InsyaAllah ayat malam ini kita akan, Ustaz akan ayat surah ni dah habis. InsyaAllah kita akan Ustaz menggulung ke ni insyaAllah. Syukur Alhamdulillah kita dapat bersama Ustaz lagi, dan bagi keberkatan majlis pada malam ini, mohon Ustaz pimpin bacaan ulumul kitab dan kita hadiahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, sahabat-sahabat baginda, para solehin muslimat dan muslimin dan muslimat yang telah kembali ke rahmatullah dan yang masih lagi bersama-sama kita. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Amin. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Semoga perkongsian Ustaz sebentar lagi akan memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan barakah, dan kita akan amalkan sehingga akhir hayat kita insyaAllah. Untuk tidak membuang masa, dengan segala hormatnya saya mempersilakan yang berbahagia Ustaz. Silakan Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب يسر ولا تعسر ربي تمم بالخير يا أرحم الراحمين Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So kita pada ayat yang ke-285, yang tu belum habis sebelum masuk 286. Okay. So kita baru sampai pada ayat kullun amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun kullun. Pada perkataan kullun itu Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita dan Nabi. Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita dan Nabi. Tuan-tuan, apa rasanya kalau kita berkumpul bersama dengan Nabi? Seram. Maksudnya kumpul dengan Nabi itu seram. Kan? Apa rasanya kalau dapat berkumpul dengan Nabi? Kan Nabi pernah pesan pada kita,
um, kalau kita sayang pada orang, kita akan cuba untuk buat apa yang dia suka, kan? Kalau kita kalau kita sayang, cinta pada orang, kita akan cuba imitate, kita akan cuba tiru apa yang dia suka, kita akan cuba suka apa yang dia suka. So sekarang ni Allah beritahu Nabi telah beriman. Amanar Rasul. Nabi telah beriman. Dan kemudian Allah kata, dan juga orang-orang beriman juga beriman. Orang-orang beriman juga beriman. Dan sekarang Allah kata, kullun, semua kamu, sama ada Nabi dan orang beriman, amanah, perkataan yang sama daripada awal. Amanah Rasul, amanah. Kullun, sekarang ni Nabi beriman dengan Allah. Lalu kita, kalau kita nak bersama dengan Nabi, kita kena beriman dengan Allah. Wa malaikah, dan malaikatnya. Nabi beriman dengan malaikat. Kita juga kena beriman dengan malaikat. Wa kutubihi, Nabi beriman dengan kitab. Kita juga kena beriman dengan kitab. Wa rusulihi, dan Nabi beriman dengan rasul-rasul Allah. Kita juga kena beriman dengan rasul-rasul Allah. La nufarriqu baina ahadim mir rusulih, dan kita tidak membezakan antara satu rasul dengan rasul yang lain. Kita tidak membezakan, kita tidak menyatakan dia ni lebih tinggi berbanding yang ni, dia lebih hebat berbanding yang ini. Tidak. Tak nak tukar, biarlah. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Dan dia punya susunan bermula dengan Allah, Allah yang menurunkan wahyu melalui kitabnya berupa wahyu dan disampaikan oleh Rasul. Itu susunan dia. Allah, malaikat, kitab dan Rasul. Semuanya datang dari Allah. So sekarang ni kita ada berapa rukun iman? Kita ada 6 rukun iman. Pertama, beriman kepada Allah. Yang kedua, beriman kepada malaikat. Yang ketiga, beriman kepada kitab. Yang keempat, beriman kepada Rasul. Yang kelima, beriman kepada hari akhirat. Dan yang keenam, beriman kepada qada dan qadar. Kita pergi yang pertama, beriman kepada Allah. Macam mana beriman kepada Allah? Macam mana beriman kepada Allah? Kalau dalam kes Palestin hari ini, kalau dalam kes Palestin hari ini, macam mana beriman kepada Allah? Jeng jeng jeng. Bila Allah kata Allah akan bantu orang beriman, maka orang beriman dia takkan ada istilah bila datang bantuan ni. Kan? Orang beriman takkan merungut. Orang beriman akan buat kerja dia. Orang beriman takkan menyalahkan Tuhan. Itu maksud beriman pada Allah. Benar-benar percaya. Macam mana maksud beriman pada Allah? Dalam kes duit dan keuangan, harta dan keuangan, dia akan keluarkan, dia akan benar-benar sedekah, kerana dia yakin dengan janji Tuhan. Dia tak ada pertikai, hasil aku dia bagi, orang lain tak bagi pun, bankrupt lah aku kalau hasil aku dia yang bagi. Itu betul beriman pada Allah. Kan? Kalau tadi menyeramkan, sekarang ayu. Kemudian beriman dengan malaikat. Bagaimana beriman pada malaikat?
Kan? Macam mana beriman pada malaikat ni? Malaikat kiri dan kanan, kan? Raqib Atid. Kita benar-benar menjaga kita punya perilaku, tutur kata, tingkah laku. Kan? Percaya ada ni malaikat yang duk menulis, mencatat. Kan? Beriman pada malaikat. Dan beriman dengan kitab. Macam mana beriman dengan kitab? Apa yang ada dalam Quran, kita percaya. Iman bukan sekadar percaya. Iman bukan sekadar percaya. Iman juga bermaksud sedar. Sedar. Iman tu juga bermaksud sedar. Kita sedar benda tu wujud. Kita sedar benda tu betul. Bukan sekadar percaya. Tapi sedar kewujudannya. Beriman pada Allah. Sedar Allah mendengar dan melihat kita. Bila Quran kan kita dah lalui. Panjang lebar surah Baqarah ni. Apa dalam ayat-ayat yang terdahulu yang kita baca, yang kita rasa takut? Kan, tak ada satu pun huruf dan perkataan yang kita pernah lalui, melainkan kita perlu beriman dengannya, percaya, sedar, benda ni paling benar, paling tepat dan paling patut kita patuh dan ikut. Bila sebut tentang riba, benar kita percaya, riba tu haram. Bila sebut tentang berniaga, kita percaya berniaga tu halal. Kan Allah kata wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Jual beli tu halal, riba tu haram. Tu apa yang ada dalam kitab. Dan arahan dari Allah, ambil keseluruhan dalam kitab. Bukan pilih yang sesuai dengan kita ambil. Yang tak sesuai, kita letak tepi. Jeng jeng jeng. Kan? Kullun amana billahi wa malaikatihi. Kullun, semua tu. Beriman dengan Allah dan malaikat dan kitabnya. Rasul? Macam mana beriman dengan Rasul? Bukan hanya beriman dengan Nabi SAW. Tapi seluruh Rasul terdahulu. Malah kita tidak membahagi-bahagikan. Kita tidak merasakan, Nabi ini lebih berbanding Nabi yang itu. Tidak. Setiap Rasul yang disebut, yang diceritakan, punya impak maksima terhadap hidup kita. Kan? Nabi Yusufnya, Nabi Yaqubnya, Nabi Ibrahimnya, Nabi Ismailnya, Nabi Zakaria, Nabi Sulaiman. Sebab orang Yahudi, mereka mengagungkan Nabi Musa berbanding Nabi-Nabi lain. Orang Nasrani, dia mengangkat Nabi Isa jadi Tuhan. Begitu. Dia mengangkat Nabi Isa jadi Tuhan. Alamak. Dia restart ke ni? Sekejap saya punya anak saudara saya punya laptop ni, dia harap-harap dia tak restart. Harap-harap dia tak restart. Saat dia tulis itu, dia macam nak restart lagi 1 minit. Sekejap. Tengok dulu. Jeng. Kalau dia terrestart, minta maaf. Kalau tak, kita teruskan saja. Berdebur ni berdebur. Okey. So, bila
Allah sebut dekat sini, la nufarriqu baina ahadim min rusuli. Kita tidak membeza-bezakan antara rasul-rasul ni. Jangan jadi macam puak-puak Yahudi, jangan jadi macam orang-orang Nasrani. Kalau Nasrani punya mengagungkan sampai Nabi itu diangkat jadi Tuhan. Puak Yahudi punya mereka dapat banyak Nabi dan Rasul sampai ke tahap mereka perlekehkan Nabi dan Rasul ni. Ada Nabi yang mereka agungkan, contoh Nabi Sulaiman dan Nabi Musa. Ada Nabi-Nabi yang mereka bunuh, gergaji kepalanya macam Nabi Zakaria. Dan ada Nabi yang seawal hari pertama lahir, mereka kutuk rapat ke dinding. Contohnya Nabi Isa. Kita tidak macam tu. Kita memandang semua Nabi sama. Macam kita memandang anak kita. Ada yang cemerlang akademik. Ada yang cemerlang teknikal. Ada yang hebat menghafal. Ada yang hebat mengira-ngira. Kan. Tapi semua kita anggap sebagai anak. Anak yang cemerlang belum tentu boleh jaga kita waktu kita tua. Anak yang kurang cemerlang begitu berdedikasi. Kan, mengambil tahu perihal kita. Anak yang hebat ada PhD, kerja tinggi-tinggi asyik sibuk saja, jarang balik kampung. Anak yang kerja technician itulah yang selalu datang menjenguk mak bapak dia kat kampung. Kan? Tapi, apa pun anak kita buat, dia ada kelebihan dia masing-masing. Begitulah kita melihat anak. Dia ada kelebihan. Tanpa kita nak membesar-besarkan kelemahan dia. Tak. Setiap Nabi dan Rasul itu, jangan dibeza-bezakan. La nufarriqu baina ahadim mir rusuli. Jangan dibeza-bezakan. Kan? Dan menariknya, bila sebut Nabi dan Rasul ini, ada banyak cerita-cerita yang kalau Allah tidak ceritakan dalam Quran, kita tak tahu apa-apa. Kisah Nabi Nuh, kisah Nabi Shu'aib, kan? Kisah Nabi Lut dan kaum dia. Kalau Allah tak cerita, kita have no idea. Kita tak tahu apa-apa. Kan? So, bila semacam itu, kisah para Nabi ini bukan sekadar kita baca. Tetapi Allah nak kita buat reality check. Apa realiti yang berlaku? Dan setiap kali kisah ini didatangkan, dia membawa kesan besar kepada realiti sekarang. Siapa yang ada tengok TV Hijrah pagi tadi, Ustaz Syahmi beri penerangan kesan daripada surah Ghafir. Benar-benar menggugah kita melihat realiti yang berlaku di zaman Fir'aun dan sekarang. Semuanya sama. Terutamanya pada perkataan musrifun kazzab. Perangai Fir'aun begitu, perangai Netanyahu juga begitu. Musrifun kazzab. Dia melampau, dalam masa yang sama dia berdusta. Dia melampau, dalam masa yang sama dia berdusta. So, kisah para Nabi terdahulu jangan dibaca dalam konteks ini sejarah tanpa kita dapat membina jambatan yang sepatutnya. Dan setelah mereka beriman, waqalu, dan mereka berkata. Siapa waqalu ni?
kullun tu. Nabi dan orang beriman. Nabi dan orang beriman. Dan sekarang ni Allah beritahu apa? Wa qalu, dan mereka berkata, Allah rekod perkataan-perkataan manusia beriman zaman berzaman, terutamanya umat akhir zaman ni. Mereka punya idea beriman sama. Mereka punya cara beriman yang sama. Apa cara beriman? Sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Ini yang kita perlu buat. Semuanya datang dari Allah melalui malaikat berbentuk kitab kepada Rasul. Okay, semuanya ini datang dari Allah melalui malaikat berbentuk kitab kepada Rasul. Dan yang menerimanya siapa? Kita. Kita yang menerimanya macam mana? Sami'na wa ata'na. Kita dengar dan kita ikut. Kami dengar, kami ikut. Dia kena dua-dua sekali. Sami'na wa ata'na. Dengar dan ikut. Kalau sekadar dengar saja tapi tidak ikut, tidak taat, dia tak guna. Kan berapa ramai dalam kalangan umat Islam yang tahu kewajipan solat tapi tak buat. Nah, berapa ramai yang dengar tapi tak ikut. Macam anak kita kan. Bukan dia tak dengar kita kata jangan panjat. Tapi dia ikut tak? Tak. Akhirnya kita tukar arahan. Panjatlah, panjat. Tahu takut pula tak manjat. Kan? Dan dalam ayat ini, orang beriman yang sebenar ialah yang dengar dan taat. Sementara kalau kita nak buat perbandingan dengan Yahudi, mereka dengar. Mereka bukan tak tahu, mereka sangat tahu, dengar. Tapi mereka tidak taat. Manakala orang Nasrani, dia tak nak dengar. Tapi buat taat. So kalau kita dengar, tak ikut, sama je perangai macam Yahudi. Dan kalau kita tak mendengar, tak belajar, tak mendengar, kemudian kita konon-konon buat ketaatan. Itu zalim. Itu Nasrani. Kan? Dia dah lah tak dengar. Lepas tu konon-konon buat ibadah. Nak taat. Konon buat bid'ah. Buat benda baru itu ini. Dia tak nak dengar, tak nak belajar. Akhirnya sesat. Dan ini juga mengajar kita bahawa kita hendaklah selalu mendengar wahyu Allah. Mendengar ni kan ada usaha untuk mendengar. Sama seperti usaha untuk belajar. Kan? Kan lazimnya orang-orang kita ni selalu kata, taat, kami taat. Tapi apa yang mereka taat? Kalau wahyu itu sendiri mereka belum dengar dan belajar. Nak pergi kuliah agama punyalah liat. Nak baca Quran pun malas. Tapi dia kata dia taat. Tang mana? Sebab tu golongan yang selamat ialah golongan yang dengar dan taat.
dengar dan taat. Sebab bila dia susah untuk taat pada arahan yang dia dengar, itu akan ada masalah. Sebab ketaatan ni tuan-puan, ketaatan ni lah yang sukar dibuat oleh manusia. Kita beruntung dan bersyukur kerana Allah berikan kita hati yang mudah untuk tunduk dan taat. Ada golongan etis yang susah untuk terima. Ada kuasa di atas mereka yang mereka kena taat. Kan ada yang pertikai, kenapa aku perlu puji Tuhan? Kan hati dia tak nak taat. Hati dia tak nak tunduk. Lalu dia pertikai, kenapa aku kena macam ni? Kenapa aku kena macam ni? Nama dia nak tunduk taat tak? Sama juga dengan pejuang-pejuang feminisme. Kenapa aku kena taat laki aku? Kenapa kami kena taat pada lelaki? Kenapa kami kena tunduk pada lelaki sedangkan kita sama rata? Kan? So, dia ada risiko, kesan besar kalau kita tidak dengar dan kita tidak taat. Menariknya, Allah tak kata wa qalu qara'na wa ata'na. Mereka berkata kami baca dan kami taat. Tapi Allah guna sami'na, kami dengar dan kami taat. Apa beza baca dan dengar? Kan? Kalau baca, tak semua orang nak baca. Baca adalah usaha untuk faham. Baca ni usaha untuk faham. Baca adalah usaha untuk kaji. Nak mengkaji tu kena baca, kena banyak baca. Bila dah baca, kena analisa. Lepas analisa baru faham. Dan dalam proses membaca, dia menyampaikan. Okay? Dalam proses membaca, dia menyampaikan. Dia sampaikan apa yang dia dah faham daripada bacaan dia. So, bila dia sampaikan, akan ada orang yang dengar apa yang dia sampaikan. Okay? Akan ada orang dengar apa yang dia sampaikan. Mendengar ni tuan-puan adalah proses akhir setelah dia baca, dia analisa, dia faham, dia fikir. Sami'na ni proses akhir dalam proses pertama. Dan sekarang ni Allah beritahu wahyu yang turun itu telah komplit, telah sempurna. Tak perlu diubah. Wahyu yang betul, yang lengkap, yang komprehensif. Tak perlu dah dipertikai. Tak perlu. Yang perlu ialah dalam proses pertama engkau dengar je wahyu tu. Dia bukannya benda raw, benda yang daripada sumber semula jadi, yang perlu dicanai, digilap, dibentuk. Tak. Dia sudah siap. Kau kena dengar dan kau taat. Allah sudah beri kita satu jalan yang sangat simple. Kau kena buat dua benda je. Kau dengar, kau taat. Contoh macam ni. Katalah hujung tahun ni Ustaz Nazri nak pergi bercuti.
Katalah hujung tahun ni Ustaz Nazri nak pergi bercuti. Cuti ke mana? Bercutilah ke Legoland lah misal kata. Katalah macam tu. So, untuk bercuti ke situ, si Nazri ni pun mulalah cari tempat penginapan, cari tiket masuk Legoland tu, survey berapa hari nak pergi, kan, minta cuti, kemudian sediakan kereta, kenderaan, kemudian tawarkan kepada adik-beradik yang lain siapa nak ikut, kalau perlu booking homestay, kemudian buat kira-kira keuangan, kan? Kan itu semua groundwork yang perlu dibuat. Dah siap semua. Waktu hari kejadian, si Nazri cuma bagi tahu, beri arahan pada anak-anak. Okey anak-anak, dengar arahan. Kita nak bercuti ke Legoland. Sekarang ni kita nak bercuti 2 hari 3 malam. 2 hari 3 malam ataupun 3 hari 2 malam. 3 hari 2 malam di Legoland. Tolong sediakan baju untuk pergi ke sana. Semua dah disediakan. Sekarang ni bapa bagi tahu pada anak, sediakan baju untuk pergi ke sana. Dengar arahan ni, 3 hari 2 malam baju untuk ke sana. Dan di sana nanti kita akan ada mandi kolam, kita akan pergi ke taman tema. Kita akan masuk 2 hari. So, sediakan baju. Bapa hanya nak anak dengar dan taat je. Segala bentuk groundwork bapa dah buat. Mudah tak kerja anak? Mudah. Dengar, taat je. Itulah kita. Kita ni manusia pada level itu. Dengar, taat. Dan 2 arahan ni tuan-tuan. 2 arahan ni. Rupanya sukar untuk manusia ikut dan buat. Kalau semua manusia boleh dengar dan taat, Palestin tak jadi macam tu. Ukraine tak jadi macam tu. Kalau semua manusia nak dengar dan taat. Untuk suruh mendengar sahaja, dia akan kata, kenapa nak paksa aku dengar? Engkau siapa nak suruh aku taat? Kita ada hak asasi manusia. Kita ada kebebasan bersuara. Macam mana nak taat? Kenapa aku perlu dengar daripada apa yang kau dengar? Kenapa aku perlu percaya apa yang kau percaya? Allah suruh buat 2 benda je. Sami'na wa ata'na. Pun kita sukar nak buat. Buktinya apa? Kita dah lalu surah Baqarah 287 ayat. Semuanya tentang dengar. Dan sekarang kita nak buat taat atau tidak. Kan? Ini conclusion luar biasa. 286 ayat sebelum ni. Kan start 286 kan di conclusion. So sebelum ni 285 ayat adalah tentang dengar dan taat. Sami'na wa ata'na. Maka kita perlu merenung panjang bila sampai ke sini. Kita benar sudah dengar atau benarkah kita sudah taat? Sami'na wa ata'na.
Kan, lepas daripada ini mungkin tuan-puan boleh buat boleh buat list, keluarkan arahan-arahan, cerita-cerita daripada pengajaran-pengajaran daripada surah Baqarah setiap ayat. Kan, bila kita dah listkan, maksudnya kita benar faham dan kita benar dengar apa yang disampaikan. Kemudian daripada list tu, kita tik mana satu yang kita belum taat. Barulah kita punya hidup ni akan terpandu. Barulah kita tahu apa yang kita kena buat. So hidup, walaupun anda sebagai apa? Suri rumah misal kata, bukannya tak ada kerja. Walaupun anda apa? Kerja technician misal kata, bukannya anda tidak beragama. Walaupun anda seorang engineer misal kata, bukannya anda jauh daripada Quran, daripada agama, tak. Daripada ayat pertama surah Baqarah. Buat satu bentuk pengajaran ke, arahan ke daripada ayat tu. Kalau ayat tu 2-3 arahan, okey, ini arahan pertama, arahan kedua, arahan ketiga. Tentang hutang. Aku dah tulis belum hutang aku? Ada cari saksi tak? Atau aku minta harta gadaian tak? Cagaran. Ataupun aku percaya saja pada dia. Part mana yang kita dah ikut? Dah patuh, dah taat. Begitulah dulu hidup para sahabat. Mereka menghidupkan setiap ayat dari Quran. Sampai ke tahap ada sahabat yang pergi ke rumah kawan dia. Dia pergi, dia bagi salam 3 kali, orang tu tak jawab, dia gerak. Lepas tu bila tuan rumah keluar, kenapa kau bagi salam cepat sangat? Kemudian kau beredar. Sebab aku nak buat arahan dalam surah Nur. Bagi salam 3 kali, tak jawab, beredar. Kita ada tak buat serius macam tu? Dan kalau kita benar buat begitu tuan-puan, saya confident bagi tahu pada tuan-puan, hidup kita takkan pernah jemu dan bosan. Kita takkan kata, bosanlah hidup ni. Jemulah, tak ada apa-apa nak buat lah, boring. Engkau tak ada apa-apa nak buat sebab hidupmu tak ada matlamat. Kau tak nampak keperluan untuk belajar, baca Quran dan keluarkan pengajaran daripada situ dan tengok, aku betul dah taat belum ayat ni? Dan perkara pertama selepas Allah sebut tentang sami'na wa ata'na, perkara pertama selepas Allah sebut tentang kau dengar dan kau taat, perkara pertama yang Allah sebut, ghufranaka. Maha suci engkau ya Allah, keampunanmu wahai Tuhan kami. Kami minta ampun darimu kerana kami banyak dosa. Kami tak dengar dan kami tak taat. Lihat bagaimana doa ini tentang mereka yang telah dengar dan telah kata mereka taat, tetapi mereka tetap kena minta ampun. Sebab boleh jadi apa yang mereka dengar, mereka tak taat. Ataupun apa yang mereka tak dengar, mereka konon-konon taat. Dan dalam masa yang sama, kalau kita sudah pun taat, kita kena sedar, entah-entah ketaatan kita tidak seperti yang Allah nak. Maka kita minta ampun kalau ada salah silap kurang dalam amalan kita. Begini halus rasa iman tu. Sebab kalau orang tak beriman, dia tak kisah benda ni. Kalau orang tak beriman, dia tak kisah untuk buat baik pada mak bapak dia.
Tapi kerana orang beriman, dia pandang muka mak bapak dia dengan senyum. Dia akan cakap depan mak bapak dia dengan lembut sebab dia faham. Sami'na wa ata'na. Kan. Ghufranaka Rabbana wa ilaikal masir. Wahai Tuhan kami, ghufranaka. Kami pohon keampunanmu dan kepadamu jualah kami kembali. Wa ilaikal masir. Kita sedar bahawa kita semua akan mati dan akan pasti bertemu dengan Allah. Suatu dengar dan taat itu dua arahan yang cukup penting dan kita kena bawa ke mana-mana. Sami'na wa ata'na. Kalau orang Yahudi dia kata apa? Sami'na wa asayna. Kami dengar tapi kami buat maksiat, kami langgar. Kami dengar dan kami langgar. Kan? Cantik pula muka saya dalam ni. Putih-putih macam tu. Putih-putih melati. Sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Ghufranaka Rabbana wa ilaikal masir. Wahai Tuhan kami pohon keampunanmu dan kami yakin kami akan kembali kepadamu. So itu yang kedua. Yang pertama 285. Kan 285. Apa yang pertama yang semalam? Ni. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum billah. Kalau kita patuh atau kalau kita nyatakan atau kita sembunyikan, semuanya Allah kira. Di sini Allah beri pengampunan 284, 285 kita yang mohon pengampunan. Kemudian 286. 286 Allah mulakan dengan begini. Wahai hamba Allah, kerana engkau dah minta maaf dan kau yakin akan kembali pada Allah, maka oleh itu Allah kata apa? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kau minta ampun pada Allah, kau meyakini akan kembali pada Allah, maka Allah kata Allah tidak akan memberati seseorang melainkan apa yang dia terdaya. Allah tidak bebani kita dengan perkara yang kita tak sanggup. Allah tahu kita punya capacity. Allah tahu yang kita tak sanggup kematian ahli keluarga serentak sebab tu kita tak diuji begitu. Allah tahu yang kita tak sanggup kalau anak kita mati depan mata, dibom, sebab tu bukan kita yang kena bom. Yang kena bom siapa? Orang Palestin. Allah tahu tu semua. Alamak. Allah tahu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Setiap individu Allah tahu kapasiti dia. Allah tahu kita tak mampu jadi pemimpin. Satu kadang kalau kita menunjulkan diri pun kita tak terpilih jadi pemimpin. Allah tahu yang jadi pemimpin tu, yang jadi PM, yang jadi Timbalan Perdana Menteri, Allah tahu kapasiti dia. Sebab tu Allah letak dia kat situ.
Dan kalau Allah tahu kapasiti dia boleh berlaku adil, Allah tahu. Tapi bila dia memilih untuk tidak berlaku adil, dia akan terima akibatnya. Allah tahu keupayaan saya, kemampuan saya untuk hanya ada 3 orang anak perempuan. Allah tahu. Dan Allah uji saya dengan 3 orang anak perempuan tu. Boleh tak saya jadi bapa yang baik, yang boleh kawal 3 orang anak perempuan, yang boleh jaga 3 orang anak perempuan. Allah tidak bebani manusia dengan apa yang mereka tidak sanggup. Dan semua manusia ada kapasiti dan setiap manusia ada kemampuan yang berbeza. Ada orang yang boleh terima banyak beban, ada orang yang langsung tak mampu. Allah tahu itu semua. Oleh itu tuan-puan, kita kena lihat kemampuan diri kita. Kita kenal diri kita dan kita perlu tanya, apakah selama ini kita benar-benar buat paling maksimum dengan kebolehan kita. Kita kena tunjukkan kita dapat lakukan yang paling top untuk berkhidmat untuk agama ni. Kemampuan tu ikut apa yang kita benar-benar mampu. Kalau kita tahu kita boleh beri 100%, tapi kita beri 60%, Allah tahu. Kan? Satu kadang-kala bila siapa? Intan yang tanya saya, Ustaz, boleh teruskan kuliah ke? Lepas kematian ibu ni? Saya kata, tak ada masalah. Yang meninggal, biarlah dia dah jumpa dengan Yang Maha Pencipta. Baik amal dia, Allah timbang baik. Dan dia telah melahirkan anak-anak yang cemerlang. Yang dapat sembahyangkan dia, yang dapat mandikan dia, yang dapat masukkan dia dalam kubur. Yang dengan senang hati mendoakan kebahagiaan, keampunan dia. Kan? Dan kita tahu kita mampu. Teruskan kuliah. Tak penat ke? Kita tahu kita mampu. Teruskan kuliah. Sebab Allah tahu kita mampu. Kan bila sebut tentang mampu tak mampu ni, selalunya orang beralasan tak nak beri orang lain sedekah. Oh, saya tak mampu lah, hamba pun tak ada duit ni. Tak ada pitih. Hamba pun tak ada pitih. Sedangkan dia mampu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberati seseorang melainkan apa yang terdaya olehnya. Padahal dia tahu dia mampu. Tapi dia menafikan. Sedangkan Allah tahu yang dia mampu. Kan? Macam kita baru bagi anak kita RM10 untuk belanja sekolah. Waktu kita hantar dia pergi sekolah, dia pergi kantin, dia kata, makcik, hari ni bapak saya tak bagi duit lah makcik. Boleh tak makcik bagi saya sedikit makanan? Kita yang dekat belakang ni apa kita rasa? Engkau aku bagi RM10 tau. Kau boleh berdalih dengan makcik kantin, kau tipu, kau kata bapak kau tak bagi duit dan sekarang kau mengemis minta makanan. Kat tu kadang rezeki kita rasa sempit. Sebab bila Allah beri kepercayaan pada kita, beri rezeki lebih, kita begitu kedekut untuk kongsikan pada orang lain. Lalu kepercayaan pertama yang diberi, apa alasan untuk Allah beri kita lebih? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha.
Kan? Ha. Itu maksud pertama. Maksud kedua. Ayat ini juga bermaksud ibadah ataupun syariat yang Allah beri pada kita dalam bentuk yang mampu kita tanggung. 50 rakaat yang diberi kepada Yahudi, Allah tahu mereka mampu tanggung sebab tubuh badan dia besar dan kuat waktu zaman Nabi Musa. Kemudian setelah Nabi SAW Mi'raj, Allah kurangkan kepada 5. Sebab Allah tahu umat akhir zaman tak mampu untuk tanggung sampai 50. Dan sengaja Allah buat Nabi ulang alik 9 kali. 9 kali untuk merayu minta dikurangkan. Kan? Allah tahu. Allah maha tahu kemampuan kita. Dan Allah beri kepada kita syariat agama yang sangat praktikal. Kan agama ni tak perlu sampai setiap kali kita nak sembahyang, nak menyembah Allah, kita perlu apa? Buat ritual. Kan tuan-tuan pernah tengok tak ritual penyembahan Lucifer? Kan? Sekejap ya, kita Google. Ritual penyembahan Lucifer. Siapa Lucifer ni? Konon-konon syaitan lah macam tu. Ni. Dia ada dia punya apa? Church dengan salib terbalik dia macam tu. Ni bukanlah. Ni. Kena bakar-bakar. Kena buat diagram macam ni, kena lukis-lukis. Dan dia ramai-ramai macam ni. Dan antara dia punya cara penyembahan tu, orang yang baru nak join kena minum darah kambing. Ada kita setiap kali nak semayang, nak masuk Islam kena minum darah? Tak ada. Cukup sekadar kita syahadah dengan perkataan je, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. That's it. Congratulations, you are Muslim. Simple. Tapi yang macam ni, kena syarat itulah, kena darah kambing, kena lukis-lukis. Kan? Manusia ni suka buat benda tu complicated. Allah beri kita, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tak berhati kita. Tak perlu kahwin sampai kena sewa dewan. Kan sekarang satu kepala RM10 nak jemput 1,000 orang kena RM10,000. Complicated. Nak kahwin je kot. Sampai 10,000. Kan? Nasi ganja sudahlah RM1.50. Kan? Kalau nasi ganja RM1.50, panggil 1,000 orang, baru 1,500. 1,500
Berapa banyak tu jimat? Dan akhirnya, kita boleh bagi orang makan, tetap bagi orang makan. Yelah, kalau untuk 1,000 kepala, takkanlah dia tak boleh kurang RM1.50. Nasi lemak boleh ke orang jual RM1.50? Masih ada kat Ampang. Kan, lagi pun sekarang ni jenis, kalau waktu cuti sekolah, orang kahwin, satu hari, berapa banyak jemputan? Kadang 7-8. Orang sini nasi ayam, yang situ nasi minyak, yang situ nasi. La ilaha illallah, berapa banyak nasi lah hari tu. Kadang 10. Kadang orang datang tak makan. Tapi kita dah sediakan makanan. Sami'na wa ata'na. Ingin berbelanja ikut jalan agama atau sanggup membazir kerana nak jadi sahabat syaitan. Kan? Allah kata, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Syariat agama ini sangat praktikal. Tak ada sebarang amalan agama yang kita tak boleh lakukan. Malah, menariknya, kalau benda tu susah, dia ada ruang untuk dimudahkan. Kalau susah nak sembahyang 4 rakaat zuhur, 4 rakaat asar, sedang kita dalam musafir, dimudahkan. Ringkas 2 rakaat, 2 rakaat, that's it, jamak. Kalau susah nak cari air macam dekat Gaza, dimudahkan. Tayamum cukup. Kan, sampai kadang kalau pun sangat-sangat susah, sangat-sangat tak apa nama, ialah susah, sukar, kan tiba-tiba kita tengok jam 2.59, dimudahkan, kita berhenti kat sini, kembali pada moderator, lain kali kita sambung lagi. InsyaAllah. Mengajak Ustaz, berhenti lah. Tak dan Ustaz, kita dah buka soalan tak Ustaz? Sikit. Kita ada next kelas 9.30, insyaAllah masih ada masa. Jadi kalau ada jemaah yang nak tanya, di sepanjang surah Al-Baqarah ni yang kita pernah belajar daripada awal hingga ke ayat 286 surah Al-Baqarah. Masya Allah, silakan. Ustaz. Kintan, silakan Kintan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Seperti yang kita tahu, Allah takkan membebani kita dengan dugaan yang kita tak boleh hadap kan. Tapi ada kalanya kita rasa memang kita dah tak boleh nak pergi sampai ada yang sanggup bunuh diri ke, gugurkan anak ke sebab rasa tak mampu untuk tu. Macam mana kita boleh rasa macam tu tanpa kita rasa macam tu Macam mana soalan saya ni? Saya pun tak tahu nak cakap. Kenapa sampai ada orang tertekan macam tu? Ya, tak boleh cope dengan dugaan tu. Sebab dia usaha untuk fikir sendiri. Dia tidak serahkan pada Tuhan pun. Dia rasa dia boleh kawal. Contoh, gugurkan anak. Puncanya apa? Dia ada dengar tak perintah Tuhan jangan dekati zina? Tak ada kan? So bila dia dah buat salah, termengandung, dia rasa malu. Kan? Malu sangat anaknya macam mana, gugurkan anak. Sebab tak tertanggung malu tu. Sedangkan perintah daripada Allah, kau dah mengandung, jangan bunuh anak tu. Allah kata jangan bunuh anak tu. Tapi kau langgar juga. Allah tidak pernah menyusahkan. Tak.
Malu tu, perasaan malu tu, tak kita dah langgar sesuatu. Baru rasa malu. Kalau tidak berani, tidak pernah. Kan? Dan katalah kes bunuh diri. Dia rasa tertekan, dia rasa terhimpit. Sebab selama ni dia tanggung sorang-sorang. Tekanan perasaan tu dia tanggung sorang-sorang. Dia tanpa kita menafikan ada penyakit-penyakit mental yang perlu kepada bantuan ubat. Itu kita tak nafikan. Tapi ini part tertekan dengan hidup. Dia pernah tak sujud mengadu pada Allah dan mohon Allah pandu, atau dia nak buat sorang-sorang, nak nguruskan sorang-sorang. Akhirnya tak tahan bunuh diri. Ada yang bunuh diri kerana putus cinta. Why? Kau putus cinta, apa langsung tak ada harapan ke orang lain? Tak ada usaha untuk lihat dunia dengan lebih besar. Tak pernah berusaha untuk bertahan terus bersendirian dengan Tuhan. Kan? Tahu kita rasa macam mana? Allah tidak pernah memberati kita, melainkan kita sendiri tidak mengambil pendekatan berusaha untuk mengenal Tuhan. Dia ada je kat situ. Kita yang tak berusaha untuk mendekati dan mengenalinya. Dan kalaupun kita kata, aku kenal Tuhan, buktikanlah. Sekadar kata kenal Tuhan, dia tak akan bawa ke mana-mana. Tapi tunjuklah melalui pembuktian. Sebab kalau benar kenal Tuhan, kita bukan sekadar kenal. Kita akan segera jatuh cinta. Bila sudah jatuh cinta, kita tak akan mahu melepaskan. Sentiasa akan ada rasa rindu. Terutamanya rindu membaca kalam-kalam dia. Mendekatkan diri dengan Quran. Berusaha untuk mengenalinya. Berusaha untuk memahami apa yang disampaikan. Berulang kali baca tanpa rasa jemu. Betul kau kenal Tuhan? Bacalah Quran. Kalau Quran pun susah nak hadap, kau kata kau kenal Tuhan? Memang taklah. Kan? Wallahu a'lam. Baik, ada lagi? Ustaz, betul tak beberapa ulama ada menyatakan bahawa surah ini mengandungi 1000 perintah, 1000 larangan dan 1000 pemberitahuan? Ya, dia mungkin jumpa sampai 1000 kot sebab dia ayatnya panjang. Dan surah ini surah yang paling panjang. Sebab orang Arab ni, kita bila dia kata 1000 macam tu, dia bukan literally 1000. Tak. Bila orang Arab sebut 1000, dia bermaksud banyak. Kuantitinya tu banyak. So, sama juga kadang kita baca surah Sajdah. Surah Sajdah. 1000 tu bermaksud banyak. Yaqulu naftarah bal huwal haqqu min rabbika litunzira qauman ma atahum min nadhirin min qablika la'allahum yahtadun. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard wa ma bainahuma fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy ma lakum min dunihi min waliyyin wala syafi' afala tatadhakkarun. Yudabbirul amra minas sama'i ilal ardi thumma ya'ruju ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu alfasanah. Allah sebut alfasanah, 1000 tahun. So 1000 tahun dekat situ bukannya literally kita kena kira satu hari bersamaan 1000 tahun. Tak. Maksudnya sangat lama. Tu perumpamaan lah. 1000 tu perumpamaan. Sangat banyak. Dan kita sendiri dah lalui dan akui. Sangat banyak panduan, perintah, larangan dan pengajaran. Punya banyak, tak terhitung oleh jari.
Kan, punyalah banyak sampai kita lupa berapa banyak. Kan? Kalau suruhlah malam ni, kita letak satu kertas A4, cuba tulis. Lupa Ustaz. Tu normal lah tu. Padahal kita dah lalui 286 ayat kot, surah Baqarah. Kita mula hari tu bulan berapa? Kita mula bulan berapa? Lupa. Tahun lepas kan? Tahun Ya, ya. lepas bulan berapa? Allah. Hampir 1 tahun kita lalui surah Baqarah ni tuan-puan. Hampir 1 tahun. Itu pun 1 minggu 3 kali tahu kita jumpa. 1 minggu 3 kali kita jumpa. Pun setahun. Kan? Bayangkan Umar Al-Khattab. Dia kata aku menghatamkan, maksud hatam ni dia baca, dia hafal dan dia amalkan. So dia kata aku hatam surah Baqarah 3 tahun. Aku hatam surah Baqarah 3 tahun. Tapi untuk surah Yusuf 10 tahun. Untuk 10, aku hatam surah Baqarah 1 tahun. Tapi untuk surah Yusuf 3 tahun. Aku masih belum habis. Itu Umar. So surah ini, Quran ini dia punya dia punya pengajaran dia, perintah dia sangat luar biasa. So kita kena usahalah sesuatu, kena buatlah sesuatu. Jangan hanya banyak dah masa yang kita buang dan sia-siakan. Tapi kalau kita mulakan sedikit demi sedikit, saya yakin setiap daripada kita akan tinggalkan sesuatu yang sangat bernilai kepada anak cucu kita bila kita tak ada nanti. Kan? Siapa yang akan lebih menghargai peninggalan kita melainkan anak cucu kita? Sekarang mungkin dia tak tunjuk kecenderungan untuk belajar. Tapi kalau kita tumpahkan usaha kita dan kita siap buat wasiat, ini adalah nota dan catatan ibu. Bagaimana ibu faham surah Baqarah. So anak kita, sekarang ni dia tengah kerja mungkin, tengah belajar mungkin, tengah sibuk untuk dunia dia mungkin. Tapi satu masa selepas dia bekerja, dia pencen. Bila dia pencen, dia akan ada banyak masa untuk agama. Macam kita. Tapi itu jam bila dia baca balik peninggalan ibu dia. Setiap bait, setiap ayat, setiap perkataan, dia pasti akan tumpahkan air mata. Begini sekali ibu aku cuba memahami kalam Allah. So, tuan-puan, jom kita buat sesuatu untuk tinggalkan legasi untuk anak cucu. Ya. Wallahu alam. Dah lah aku nak sembahyang dulu. Lepas tu nak makan. Lepas tu baru nak balik Putrajaya. Aku dekat Shah Alam ni. Allahu Akbar. Masya Allah. Baik. Kita tutuplah. Kita sambung nanti insyaAllah. Di masa yang akan datang. Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Jazakumullah khairan jazak. Atas kesimpulan penutup surah Al-Baqarah hari ini. 2 sahaja. Sami'na wa ata'na. Arahan daripada Allah. Dengar, ikut, yakni taat. Allah nak tengok nilai iman kita. InsyaAllah. Mudah-mudahan barakah. Mudah-mudahan Allah kurniakan limpah rahmat kepada kita. Terima kasih kepada tim Gemenul Iman, sahabat-sahabat pencinta ilmu yang mengimarahkan kuliah kita. Selepas ini 9.30 malam bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Abdul Hadi
bin Johari dengan tafsir Nurul Ihsan jilid yang keempat, surah pilihan malam ni insyaAllah. Dengan ini saya mewakili Gemara Iman memohon maaf sekiranya ada sebarang kekurangan dan kesilapan. Yang baik itu datang daripada Allah, yang tidak baik dan kelemahan itu daripada kami sendiri. Semoga dipermudahkan Ustaz-Ustaz. Alhamdulillah kita sedar tak sedar dah habis dah surah Al-Baqarah. Nanti kita akan sambung dengan surah Ali Imran insyaAllah. Dengan ini mohon sekali lagi Al-Fadhil Ustaz untuk membacakan tasbih kafarah dan surat doa. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'assalamah wa ila liqa. Subhanakallahumma bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa anta. Wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wal asri innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa amilus salihat. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Happy Deepavali. Wanakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Okey, boleh kalau nak pergi solat Isyak nanti 9:30 kita ada kuliah lagi selepas ni. Terima kasih semua jemaah. Rakaman Kamu nak bunuh Musa sebelum ni, semua tu lakonan dan wayang saja. yang Ustaz sebut bagi tadi, yang sebut Ustaz sebut.